Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke channel YouTube saya. Sebelum saya bermula, saya nak ingatkan anda untuk like dan subscribe supaya saya dapat post video-video yang bermanfaat untuk sama-sama kita belajar tentang bahas ala parlimen. Baik, hari ini saya dapat satu request di email berkenaan dengan usul mewajibkan subjek sastra. Beliau minta saya untuk huraikan tentang usul ni di sebelah pihak ketua pembangkang. Maksudnya sebagai ketua pembangkang, macam mana untuk kita huraikan mewajibkan subjek sastra. Macam saya selalu remind, bila kita jadi pembangkang, kita tak boleh nak expect bahawa kita boleh bawa masuk kertas yang penuh dengan informasi di dalam debat. Sebab ketua pembangkang ni perlu untuk prepare apa yang dibuka oleh perwakilan kerajaan. So the best way untuk kita bersedia sebagai ketua pembangkang adalah meneka apa yang akan dibawa oleh Perdana Menteri ataupun kerajaan. Okay, baik. Macam saya cerita, apa-apa sahaja usul mesti ada latar belakang usul. So lebih baik yang pertama, carilah latar belakang usul. Cari dulu latar belakang usul. Bila kita tahu apakah isu yang mendasari usul ini, barulah kita boleh dapatkan idea. Barulah di situ berkembangnya autoriti, di situ berkembangnya fakta berkenaan dengan subjek sastra. Baik. Yang kedua adalah kita kena kreatif dalam meletakkan siapa yang akan mewajibkan. Faham tak? Maksudnya dekat sini, sebab bila kita tengok dia tidak ada siapa yang mewajibkan di hadapan ni. Usul ni terlalu pendek dan sangat-sangat jarang lah sebenarnya untuk kita dapat usul ni dekat mana-mana pertandingan pun. Tetapi disebabkan ini adalah satu request dan saya pun rasa rajin nak buat, saya pun akan huraikan lah macam mana kita nak buat. Baik. Kita kena kreatif untuk meletakkan siapa yang perlu mewajibkan subjek sastra ni. Siapa yang mewajibkan subjek sastra. So kita kena tahulah apa isu yang mendasari subjek sastra. Adakah isunya berada di peringkat sekolah, di peringkat akar umbi, ataupun isunya adalah di bahagian orang-orang atasan yang tak boleh nak mengaplikasikan subjek sastra dalam dia punya pekerjaan dan sebagainya. So di situlah kita kena kenal pasti apakah isu-isu yang ada. So pada saya untuk usul ni, dua benda ni lah yang crucial. Baik. Bila kita tengok macam ni, ketua pembangkang kita boleh assume cara pertama untuk kita menilai ataupun membangkang usul adalah kita tackle kepada word yang crucial dekat sini, which is mewajibkan. Bila kita sebut mewajibkan, kita kena trigger dalam kita punya mind satu word yang oppose kepada mewajibkan, iaitu tidak mewajibkan. Kerana apa sesuatu benda diwajibkan dan kenapa ada sesuatu benda yang tidak diwajibkan? Contoh dalam agama sendiri pun, yang wajib ini benda yang perlu kita buat, ataupun kita katakan tidak boleh tidak, maknanya akan mendatangkan kesan yang mudarat lah kalau kita tak buat. Jadi bila kita sebut tidak mewajibkan ini di ketua pembangkang, kita boleh katakan yang pertama, status quo sudah pun baik. Status quo ni maksudnya keadaan semasa. Jadi kerja pembangkang cari apakah inisiatif kerajaan, yang menunjukkan status quo kita baik. Tunjukkanlah, mungkin ada program di sekolah. Mungkin ada program kerajaan. Yang tu kena cari sendiri. Saya cuma bagi idea macam mana you guys nak brainstorm usul ni. Baik. Mungkin kita boleh katakan status quo sudah pun baik dalam keadaan ni. Yang kedua, kita pun boleh sebut bahawa pelan kerajaan ataupun apa yang kerajaan cadang untuk buat di masa hadapan ni sudah pun tackle isu-isu sastra ni. Contohnya macam meletakkan kuasa di beberapa bahagian seperti
DBP ke dan sebagainya untuk mengambil tindakan kepada mereka yang tidak menggunakan bahasa dengan baik dan sebagainya. Mungkin ini just idea, rough idea. Dalam dunia sebenar dia buat ataupun tidak, itu kamu perlu cari sendirilah. Okay, mungkin kita boleh tengok kepada orang kata apa, future plan lah yang kedua ni. Saya punya idea. Okay, yang ketiga, tunjukkan apakah kesan kalau kita mewajibkan. Dan kesan ni, you guys jangan tunjuk kesan yang baik. Kalau kita pembangkang, tunjuklah kesan yang tidak baik. Kalau kita mewajibkan ni, apa yang jadi? Mungkin akan menambah beban kepada student. Mungkin akan macam mana, redundant ke dan sebagainya kan. Itu kita boleh tunjukkan jugalah. Antara ini adalah 3 benda yang kita boleh jadikan sebagai talk pattern lah untuk kita merangka hujah kita. Status quo sudah baik ni boleh jadi program di sekolah ataupun kita punya syllabus. Syllabus kita dah pun lengkap. Cuma masalahnya mungkin pada pelaksanaan. Maksudnya di sini kita ada satu message bahawa yang salahnya bukan subjek sastra tersebut. Yang salahnya adalah pelaksanaan untuk mengajar subjek sastra. Itu kamu kena olah sendiri. Mungkin macam tu. Pelan-pelan ni mungkin pelan-pelan berkenaan dengan pendidikan ataupun pelan-pelan yang berkenaan dengan pelaksanaan di peringkat komuniti dan sebagainya. Maksudnya walaupun subjek sastra ada di sekolah tetapi dia tidak terhad hanya di sekolah. Maksudnya di luar sekolah pun kita masih lagi boleh praktikkan perkara-perkara yang melibatkan sastra. Seperti contoh, ada beberapa agensi yang turun untuk memelihara bahasa kita, memperkenalkan kepada komuniti di festival-festival dan sebagainya. Itu you guys kena cari fakta tu kan. Ini saya cerita untuk spark di idea lah. Okay, so macam tu cara fikir dia. Bila dia, contoh saya rumuskan bila dia katakan mewajibkan, kamu kena fikir dari sudut tidak mewajibkan. Maksudnya bila, apakah syarat-syarat untuk kita tidak mewajibkan sesuatu. Di situlah bercambahnya kamu punya idea lah ataupun you guys punya idea. Bila kita kata mewajibkan ni, seharusnya mesti ada kesan-kesan yang buruk lah bila kita tidak mewajibkan. Begitulah, sebab itu sesuatu perkara itu perlu untuk kita wajibkan. Okay, baik, saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya sebelum saya habiskan, saya nak ingatkan sekali lagi kepada anda semua supaya like, subscribe, supaya saya boleh post video-video yang menarik tentang debat. Dan yang kedua, saya nak berterima kasih kepada mereka yang approach saya di email. Mungkin ada beberapa email yang saya tak sempat nak reply lagi. InsyaAllah kita boleh aturkan macam mana untuk buat sesi-sesi dengan you guys supaya kita boleh belajar debat dengan teknik dan konsep yang betul. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.